Polis Putrajaya menerima 137 laporan kes penipuan atau skam membabitkan kerugian lebih 8.2 juta ringgit dari awal tahun hingga bulan lalu. Jumlah kerugian jenayah itu meningkat mendadak berbanding kerugian 2.5 juta ringgit dan 2 juta ringgit direkodkan sepanjang 2 tahun sebelumnya. Dilabelkan sebagai pembunuh senyap, kini ianya semakin membarah dalam kalangan rakyat Malaysia. Buli cyber sudah menjadi ancaman kepada negara apabila Malaysia dilaporkan naik johan di Asia pada 2020 bagi perbuatan buli cyber dalam kalangan belia oleh UNICEF sekaligus menjejaskan imej negara yang menerapkan nilai ketimuran. Amalan rasuah di negara ini disekatkan berada pada skala yang membahayakan berdasarkan teguran laporan Ketua Audit Negara secara berulang kali dan berbagai penemuan dalam jawatan kuasa kira-kira wang negara PEC. Agents, you have 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum. Nama saya Nufara Syifa binti Muhammad Arifin. Saya dari kelas 552 AD02. Saya ingin membentangkan tentang topik modernisme. Apa itu modernisme? Modernisme adalah dari sudut istilahnya ialah perjuangan dan gerakan yang berjuang untuk kehidupan arus kemodenan. Modernisme menolak segala ajaran maupun pemikiran segala tradisional maupun agama untuk diterapkan di dalam masyarakat. Pemikiran ini berkembang dari tamadun barat dan dia berkembang dan dia mula berkiblatkan akal dari sudut pemikiran semasa abad ke-18. Dan saya melepaskan topik sejarah kepada Cik Iza untuk menerangkan tentang topik itu. Assalamualaikum. Terima kasih atas sahabat saya Farah atas pembentangan tadi. Saya Siti Iza binti Alwi ingin membentangkan tentang sejarah perkembangan modernisme. Pengaruh modernisme wujud pada tahun 1960-an dengan pemimpin Islam dan Barat untuk membentuk sebuah pendidikan ekonomi dan politik. Idea yang disampaikan oleh istilah modernisme adalah sejenis gerakan seni dan penolakan terhadap penerimaan cita-cita konvensional dan keagamaan. Gerakan modernisme di Malaysia terbentuk apabila penjajahan Inggeris datang di tanah Melayu pada abad 18 dan 19. Perubahan evolusi masyarakat Barat berkait rapat dengan permulaan modernisme. Oleh kerana penjajahan Inggeris di tanah Melayu, terbentuklah pemikir-pemikir umat Islam di tanah Melayu dalam membina modernisme. Itu sahaja daripada saya. Sekarang kita mendengarkan pembentangan daripada pembentangan seterusnya. Assalamualaikum, nama saya Nur Syafiqah binti Hazani, nombor matrik 2022-800764. Hari ini saya akan membentangkan tajuk cabaran modernisme untuk subjek CTU 552. Seperti yang kita tahu, dunia yang moden membuatkan kecanggihan teknologi, komunikasi dan maklumat berkembang pesat. Seiring dengan perkembangan teknologi semasa, contohnya dengan adanya media massa seperti Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya yang memberikan maklumat yang tiada had kepada manusia. Fahaman pasukan modernisme membuatkan manusia mementingkan diri sendiri dan mempunyai kebebasan diri tanpa perlu memikirkan pendapat orang lain. Cabaran seterusnya ialah wujudnya kemunculan gerakan-gerakan feminis untuk mendapatkan hak asasi persamaan jantina. Gerakan feminis pertama berasal dari Barat dan gerakan ini didukung oleh wanita elit dan menengah atasnya yang berpendidikan tinggi, dan mereka memperjuangkan keadilan sosial, kesaksamaan hak kemanusiaan, liberalisasi kaum wanita dan berbagai pendekatan yang berpusat dan menyebelahi kaum wanita. Mereka terpengaruh dengan pemikiran pasukan modernisme bila beranggapan kawalan agama hanya mengekalkan wanita dalam dunia ketinggalan zaman. Selain itu, dengan adanya sistem ekonomi kapitalis, manusia menjadi rakus dan gerojo yang tidak terbatas dengan menyalahgunakan kebendaan dan kekayaan kurniaan Allah. Sifat kepenggunaan dan kebendaan ini menggantikan nilai-nilai murni dan akhlak manusia serta melupakan nilai-nilai keagamaan dan kekeluargaan. Antara cabaran modernisme pada masa kini ialah institusi keluarga yang rapuh. Agamanya akan menyebabkan anak-anak terjebak dengan masalah sosial tanpa sebarang pada agama dan akhlak.
Mereka mengejar kebebasan, kemewahan serta berbuat sesuka hati tanpa batasan. Ini kerana pengaruh budaya barat yang dapat dilihat melalui media massa membuatkan remaja mudah terpengaruh dengan nikmat dan keseronokan di dunia tanpa had. Ibu bapa perlu memainkan peranan dalam mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku dengan Sampai di sini sahaja pembentangan saya tentang cabaran modernisme. Saya serahkan pembentang seterusnya iaitu Nur Fatihah Balkis binti Abdul Ghani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatihah Balkis binti Abdul Ghani dari kelas A02 akan membentangkan tajuk implikasi modernisme. Implikasi modernisme terbagi kepada dua iaitu masyarakat dan individu. Implikasi modernisme kepada masyarakat iaitu dapat menyatupadukan masyarakat berbagai kaum dari segi politik. Seterusnya, wujudnya sistem persekolahan kebangsaan yang efektif dan akhir sekali, perubahan dari segi ekonomi masyarakat dari segi perdagangan, dari segi perindustrian berbanding sebelum merdeka yang berasaskan sistem pecah dan sistem perintah mengikut suku kaum. Implikasi modernisme terhadap individu. Kurangnya minat remaja terhadap tradisi budaya sendiri kerana didedahkan kepada budaya barat yang lebih moden dan mengakibatkan masalah sosial. Dan seterusnya iaitu membuka peluang pekerjaan kepada individu kerana modernisasi mewujudkan sektor baru seperti informasi teknologi. Dan akhir sekali, kemajuan teknologi yang dibawa modernisasi juga mengakibatkan individu terdedah kepada penipuan kewangan di maya yang semakin berleluasa. Sahaja pembentangan daripada saya. Sekarang kita akan mendengarkan perbentangan daripada pembentang seterusnya iaitu Nur Anissa binti Bizaini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anissa binti Bizaini dan saya dari kelas CAAD 232. Untuk bahagian ini, saya akan membentangkan tajuk saya iaitu cadangan dalam membendung modernisme. Jadi, apa yang kita perlu tahu tentang impak pemikiran modernisme ini yang berlaku dari segi ekonomi negara, kerajaan serta dalam bentuk komuniti iaitu institusi kekeluargaan. Oleh itu, apa, siapa dan bagaimana perlu dilakukan untuk dasar ekonomi negara, apa boleh dianjurkan oleh pihak kerajaan dalam membanteras dan peranan siapakah perlu diambil kira dalam institusi kekeluargaan yang akan memberi kesan negatif sekiranya tidak membanteras. Dengan ini, saya akan menjelaskan cadangan yang telah dilontarkan dan idea untuk membendung modernisme. Yang pertama adalah pihak berwajib hendaklah mengambil tindakan terhadap penyelewengan dan rasuah dalam negara agar dapat menstabilkan ekonomi negara. Disebabkan hendak sektor ekonomi berjalan dengan baik dan menjana pendapatan untuk meningkatkan ekonomi negara yang memberi kesan negatif modernisme. Munculnya juga tingkah laku pengguna dan budaya yang dianggap kepenggunaan dalam masyarakat. Oleh itu, akan terjadinya penyelewengan dan rasuah dalam negara. Yang kedua adalah pihak kerajaan. Pihak kerajaan perlu mengadakan kempen menyantuni nilai budi yang tinggi untuk kesedaran masyarakat. Kempen tersebut boleh dilakukan dengan pelbagai cara agar ia memberi kesedaran masyarakat dan memberi ilmu serta apa yang patut yang kita perlu membanteras tentang terhadap pemikir pemodernisme ini. Yang ketiga adalah dalam institusi kekeluargaan. Dalam institusi kekeluargaan, hendaklah kita mengamalkan ajaran agama dan menerapkan nilai murni antara satu sama lain. Seterusnya, kita juga perlu menerapkan budaya yang sudah lama wujud sejak nenek moyang kita dahulu kepada anak muda supaya mereka lebih bersopan santun dan beradab. Sekiranya kita menerapkan budaya ini, mereka akan ikut dengan budaya yang kita ada supaya mereka juga tidak terjejas dalam modernisme ini. Akhir sekali, ibu bapa dan penjaga. Ibu bapa dan penjaga juga akan memainkan peranan dalam menjaga anak-anak mereka dengan memberikan perhatian kepada setiap aktiviti dan kehidupan anak-anak mereka. Justru,
Peranan ibu bapa dan penjaga ini sangatlah tinggi dalam kehidupan anak-anak mereka. Sekiranya ibu bapa dan penjaga tidak memainkan peranan, sangatlah bahaya kepada pendedahan kepada anak-anak mereka. Maka, itu sahaja pembentangan dari saya. Sekarang kita akan mendengar pembentangan dari pembentang seterusnya, iaitu Nur Fatin Najiha binti Muhammad Solehuddin. Assalamualaikum, nama saya Nur Fatin Najiha. Saya ingin membentangkan tentang kesimpulan modernisme. Islam tidak menghalang kita daripada mengikuti perkembangan modernisme, namun hendaklah mengikuti syariat Islam. Seterusnya, modernisme mempunyai kebaikan dan keburukan, maka kita hendaklah seimbangkan dengan ajaran Islam. Islam sangat menghargai modernisme yang dimaksudkan dengan pemikiran nilai rasional. Pembangunan dan modernisme merupakan hal yang penting kerana merupakan wujud manusia dan Al-Quran. Seterusnya, golongan modernisme menolak peranan ulama terlebih dahulu dengan alasan bahawa ulama tersebut menafsir Islam secara tidak tepat. Akhir sekali, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.